Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istana bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Muka surat 210. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Furqan, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ayat-ayat jawahir ataupun ayat-ayat mengenal Allah dalam surah Al-Furqan ada 14 ayat. Di antaranya firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa huwa alladhi marajal bahraini hadza 'adbun furatun wa hadza milhun ujajun wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i basharan wa ja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Dan dialah, yakni Allah, yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan. Yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin. Milhun, masin. Ujajun, lagi pahit, masin pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Jadi iaitu pertembungan di antara laut, air di lautan dan juga di daratan. Dipanggil yang biasa berlaku di pertembungan di antara sungai dengan laut. Yang mana kalau kita berada di atas, tentu akan nampak dipanggil benteng yang memisahkan di antara air laut dan juga air sungai. Itu tafsiran sebagian ulama, dan banyak tafsiran sebenarnya dalam menguraikan maksud pertembungan dua laut ini. Kemudian kata Allah, di tengah-tengah itu ada hajizah, wa ja'ala bainahum barzakhan. Barzakhan kita biasa guna alam selepas mati, dipanggil alam barzakh, kerana alam itu adalah alam pemisah di antara kehidupan dunia dengan juga kehidupan akhirat. Makna kita akan hidup sementara di barzakh sebelum berlakunya hari kebangkitan. Maka di sini Allah Ta'ala sebut dialah yang membiarkan maraja, melepaskan dua laut yang mengalir berdampingan. Kemudian yang ini tawar lagi segar dan yang lain, mana yang satu lagi masin pahit. Dan kemudian dia jadikan antara kedua laut itu barzakhan, dinding, dan hijran mahjura, batas yang menghalangi. Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i basharan, iaitu air mani. Lalu faja'alahu nasaban, lalu dia menjadikan manusia itu nasaban, mempunyai keturunan. Jadi kata ulama, menjadikan manusia itu mempunyai hubungan kerana keturunan, alaqatu al-qarabah wa musaharah, dan juga alaqatul musaharah, hubungan kerana perkahwinan. Jadi sebab itu kita ni ada dua adik-beradik. Satu adik-beradik dipanggil keturunan, dan satu adik kerana kita berkahwin dengan isteri kita, ataupun perempuan kahwin dengan suami, maka timbul pula dipanggil alaqatul musaharah, hubungan kerana perkahwinan. Jadi seorang lelaki itu bila dia berkahwin dengan seorang perempuan, ibu perempuan itu mahram dia sampai bila-bila. Dan begitu juga
perempuan bila dia berkahwin dengan seorang lelaki, bapa perempuan itu pun mahram dia sampai bila-bila, mu'abbad, sampai bila-bila. Jadi kesimpulannya kita ni ada tiga dia panggil apa, mahram. Mahram kerana keturunan, mahram kerana perkahwinan, dan satu lagi mahram kerana susuan, kerana penyusuan. Bagi orang yang ada bapa susu, ada mak susu, ada anak susu, ada saudara susuan. Itulah sebagaimana tuan-tuan boleh tengok mahram ini dalam awal surah An-Nisa. Hurimat alaikum, diharamkan ke atas kamu untuk mengawini. Kemudian Allah Ta'ala sebut satu persatu mahram. Mahram kerana keturunan, mahram kerana susuan, mahram kerana perkahwinan, termasuk anak tiri. Kemudian dalam ayat berikutnya, kemudian Allah Ta'ala tutup, wa kana rabbuka qadir, dan adalah Tuhanmu maha berkuasa. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, qul ma as'alukum alaihi min ajrin illa man syaa an yattakhidha ila rabbih sabila. Dan bertawakallah kamu kepada Allah yang hidup. Sebenarnya terjemahan dia tu dia tertinggal satu ayat. Qul ma as'alukum tu dia tak terjemah sini. Katakanlah ya Muhammad, ma as'alukum alaihi min ajrin, tidaklah aku memohon atau meminta dari kamu semua atas atas dakwah yang aku sampaikan ataupun ajakan ataupun wahyu yang aku sampaikan itu, tidaklah aku meminta dari kamu min ajrin, dari sebarang upah, illa man syaa, melainkan apa yang aku nak. Illa dengan makna walakin, akan tapi yang aku harapkan ialah ada di kalangan kamu man syaa, orang yang ingin ayattakhidha, untuk mengambil ila rabbih, kepada jalannya, kepada Tuhannya, sabilan, jalan untuk dia mencapai keredaan Tuhan dia. Jadi Nabi menyampaikan dakwah kepada kita ini kerana dia ingin kita ini menempuh jalan untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Kemudian barulah ayat dia terjemah, dan bertawakallah kepada Allah. Bertawakal 'alal hayy, Tuhan yang maha hidup. Bertawakallah kamu kepada Allah yang maha hidup, yang maha kekal, la yamutu, yang tidak mati. Wasabbih bihamdih, dan bertasbihlah dengan mujinya. Kata ulama dalam tafsir, di antara tafsir jalan lain, iaitu ucapkanlah senantiasa subhanallah wa bihamdih. Sebab Allah Ta'ala banyak kali sebut dalam Quran wasabbih bihamdih, dan bertasbihlah kamu dengan mujinya, mana sambil mujinya. Jadi iaitu ucapkanlah subhanallah wa bihamdih ataupun subhanallah walhamdulillah. Jadi banyaklah zikir Nabi ajar kita, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim wa atubu ilaih, subhanallah wa bihamdi, atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu al-baqiyatu as-salihat. Dan wa kafa bihi bidunubi ibadi khabira, dan cukuplah dia yang maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Cukuplah Allah yang maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Imran, wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Nah, orang bertakwa apabila dia melakukan dosa, dia akan kembali ingat kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, tidak ada yang dapat mengampunkan dosa melainkan Allah Ta'ala, kerana dialah yang maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin, yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa. Dalam bahasa Arabnya sittati ayamin, asalnya hari,
tapi ditafsirkan dengan masa. Kerana hari ini tuan-tuan sekalian, dia lihat pada tempat. Oleh kerana kita duduk di bumi, satu hari diukur dengan turun naik matahari 24 jam. Dan setelah terciptanya jam, maka dikatakan dengan 24 jam. Tapi kalau hari di planet Marikh lain pula. Kalau hari di akhirat nanti 1000 tahun. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Bahkan dalam satu ayat Allah Ta'ala sebut satu hari yang menyamai 50,000 tahun. Lalu ditafsirkan oleh ulama, iaitulah hari di mahsyar bagi orang kafir. Satu hari yang menyamai 50,000 tahun. Tapi bagi orang beriman, dia duduk di mahsyar tidak lebih daripada satu waktu semayang. Itu sebagaimana disebut oleh Nabi hadis. Sekejap saja. Kemudian semua urusan selesai. Tapi orang kafir, dia menunggu walaupun duduk tempat yang sama. Walaupun duduk tempat yang sama, tapi dia akan merasai lamanya waktu itu seolah-olah seperti 50,000 tahun. Alladhi khalaqa samawati summa istawa al-'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Di sini terjemah bersemayam di atas arsy dengan makna yang layak bagi Allah. Dialah yang Maha Pemurah, Ar-Rahman. Dialah yang Maha Pemurah. Fas'al bihi khabira. Maka tanyakanlah tentang Allah itu kepada yang lebih mengetahui tentang dia. Di sini dia tafsirkan siapa yang lebih mengetahui, itu Nabi Muhammad. Jangan tanya orang lain, nanti dia akan cerita yang permukaan tentang ketuhanan ini. Jadi sebab itu manusia, tuan-tuan sekalian, bila menggunakan pemikiran masing-masing untuk mengandaikan, menggambarkan Tuhan, tengoklah macam mana Tuhan yang digambarkan oleh manusia. Tuhan orang Kristian lain pula, dia ada anak Tuhan, Tuhan ada anak. Tuhan orang Hindu lain pula. Tengoklah tuan-tuan, tengok macam mana dia lukis Tuhan. Tuhan orang Cina lain pula. Tapi Islam menyatakan dalam Quran, laisa kamitslihi syai'. Dia tidak serupa dengan apa-apa pun. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebab itu Tuhan tidak boleh dilukis, tak boleh digambarkan. Dia maha tersembunyi zatnya, tapi maha nyata tanda-tanda kewujudan dia. Maka kata Allah, tanyalah, fas'al bihi khabira. Maka bertanyalah tentang Allah itu orang yang mengetahui tentang dia, khabiran. Sebagai mufassir tafsirkan, iaitu Allah Ta'ala sendiri. Jadi kamu nak kenal Allah, baca Quran. Dan sebagai mufassir kata, iaitu Nabi Muhammad SAW. Kerana dialah yang diberi wahyu, termasuk wahyu berkenaan dengan zat Tuhan, sifat Tuhan, nama-nama Tuhan. Kemudian apabila dikatakan wa idza qila lahum usjudu lirrahman, dan apabila dikatakan kepada mereka sujudlah kamu kepada Tuhan yang Maha Penyayang, qalu, mereka menjawab, wa man rahman, siapa yang Maha Penyayang itu? Maka tanya dalam bentuk dia panggil apa? Mempermain-mainkan. Kami tak pernah tahu pun, dulu nenek moyang kami tak pernah habaq pun kata Tuhan yang Maha Penyayang yang berhak disembah. Yang kami tahu celik mata saja, datuk nenek moyang kami sembah berhala. Jadi tak tahu tuan-tuan sekalian, kena tanya bagi tahu. Jadi sebab itu, dan tidak ada alasan untuk manusia berada dalam kesesatan, mesti mencari kebenaran. Lalu maka kata, wa man rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Siapa Tuhan yang Maha Rahman, yang Maha Penyayang itu? Apakah kami akan sujud kepada Tuhan yang kamu perintahkan kami bersujud padanya, wahai Muhammad? Dan perintah sujud itu, kata Allah, menambah mereka jauh dari iman. Sepatutnya tuan-tuan sekalian, kita ni semakin menyembah Tuhan,
kita semakin dekat dengan kebenaran. Dan itu hanya akan berlaku kalau kita menyembah Tuhan yang sebenar. Tuhan yang sebenar. Tapi kalau setiap hari kita menyembah Tuhan yang palsu, itu menunjukkan bahawasanya setiap hari kita semakin jauh, semakin sesat. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, Allah mengutuskan Rasul untuk membimbing manusia supaya manusia ini sentiasa berada dalam rahmat Allah. Rahmat Allah. Lawan rahmat iaitu laknat. Lawan rahmat adalah laknat. Laknat iaitu orang yang jauh daripada rahmat. Kerana itu tuan-tuan sekalian, dalam Quran ini penuh dengan kalimah rahmah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak-banyak nama dia itu, dia memilih dua nama yang merujuk kepada akar yang sama, itu rahmat, untuk menjadi, dia panggil sebutan di mulut kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman pun daripada rahmat, Ar-Rahim pun daripada rahmat juga. Cuma Ar-Rahman, rahmat yang umum, iaitu merujuk ke rahmat Allah di dunia. Kata Imam Al-Bawawi, iaitu rezeki. Di dunia ini Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dia, tak kira hamba dia, yang engkar, yang taat, yang kafir, yang Islam, manusia, binatang, haiwan, semua dia bagi rezeki. Itu rahmat yang umum. Tapi kalau kamu nak sambung kebahagiaan ke akhirat, kamu mesti dapat rahmat yang khusus, iaitu iman. Ibadu Ar-Rahim, rahmat Allah yang khusus kepada hamba-hamba yang dia pilih, dan untuk dia diberi keselamatan di akhirat, iaitu rahmat dengan iman dan amal soleh. Tapi nak dapat rahmat yang khusus itu, iaitu yang Allah Ta'ala suruh kita pilih sendiri. Rahmat yang umum ini kita tak pilih pun dapat. Rezeki Allah Ta'ala, kita bukan isi borang pun. Kok bangun pagi-pagi isi borang dulu, baru dapat rezeki, dapat makan. Ataupun sembahyang subuh dulu, baru dapat makan. Tak sembahyang subuh pun tak apa, tetap boleh dapat nasi lemak. Tetap Allah Ta'ala bagi rezeki kat kita. Jadi, tapi kalau kamu nak masuk, nak dapat rezeki khusus tu, kena terima Rasul. Sebab itu dalam beberapa tempat dalam Quran Allah Ta'ala kata faman syaa adzakarah, faman syaa falyu'min, siapa nak silakan beriman, waman syaa falyakfur, siapa nak boleh kufur. Pilihan sendiri. Al-haq min rabbik, Al-Quran adalah kebenaran daripada Tuhanmu. Faman syaa falyu'min, barang siapa yang nak silakan beriman kata Allah. Waman syaa falyakfur, barang siapa nak silakan kufur. Terpulang. Itu rahmat yang khusus. Haji jangan ingat bahasanya kerana ada orang dia kadang-kadang kita silap faham, oh kalau begitu tak payah buat apa-apa lah, kita tunggu Allah Ta'ala bagi hidayah dekat kita, jadi kita pun sembahyang. Tidak. Itu Allah Ta'ala suruh kita pilih sendiri. Bila kita pilih, baru dia bagi. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sanggup bermujahadah, bersusah payah untuk mencari keadaan kami akan tunjuk jalan kami. Jadi kena mula, kata Imam Ghazali, muqaddimah kepada hidayah itu mujahadah. Muqaddimah kepada hidayah itu adalah mujahadah. Jadi kita ni ada mujahadah ke tidak? Contohnya mujahadah mencari ilmu. Nabi sebut dalam satu hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang melalui satu jalan untuk mencari satu ilmu, nescaya Allah akan tunjukkan kepada dia, Allah akan mudahkan kepadanya jalan ke syurga. Kalau duduk di rumah saja tak nampak jalan, duduk rumah menghadap televisyen, jadi tiba-tiba nak hidayah, kata Allah tidak. Kamu kena tunjuk dulu bahasanya kamu nak menuntut ilmu, bermujahadah, mana mencari. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi, Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Tabaraka, maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang. Jadi tabaraka di sini diterjemah maha suci Allah.
Dia sebenarnya banyak tafsiran juga tabaraka ini. Sebagian ulama mentafsirkan macam mana di sini, Maha Suci Allah, dan ada ulama mentafsirkan tabaraka ta'azam. Ya, tabaraka ta'azam, iaitu Maha Agung. Maha Agung Allah Ta'ala. Dan sebagian ulama mentafsirkan tabaraka dengan makna berkat, Tuhan yang Maha berkat, iaitu Tuhan yang mana sentiasa melimpahkan kebaikan kepada hamba-hambanya. Termasuk maknanya tidak pernah putus ciptaan-ciptaan dia. Di antara diciptakan ialah dia menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang, burujan, wa ja'ala fiha sirajan, dan dia menjadikan juga padanya, pada langit itu, di langit itu, matahari, sirajan, matahari, wa qamaran, dan juga bintang, dan bulan, qamaran, bulan, muniran, yang bersinar. Ini tuan-tuan sekalian, para ulama hari ini menyatakan Quran ni dia menyebutkan melepasi penemuan ilmu manusia. Matahari dia sebut sirajan. Sirajan asalnya adalah pelita. Ini macam jamung tu pelita. Maknanya benda yang panasnya itu membuak. Dia panggil sirajan. Allah Ta'ala guna sirajan, matahari. Tapi kalau bulan Allah Ta'ala qamaran munira. Bulan yang memberi nur. Sebab matahari ni cahaya dia memang daripada dia. Dia panggil, dia maknanya bola, dia seolah bola. Matahari ni ibarat bola api. Tapi bulan pula dia bukan ada cahaya, dia memantulkan cahaya matahari. Sebab tu muniran dia panggil, macam nur ni, cahaya Kalimantan ni orang Arab panggil nur, cahaya. Tapi kalau tuan-tuan bawa main pelita lah, itu dia tak panggil nur, itu orang panggil, dia panggil apa tuan sekalian, siraj, dia panggil siraj. Kemudian, dan dia pula, wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan, dan dia pula, dialah juga yang menjadikan malam dan siang silih berganti, liman arada an yadhakkara, bagi orang yang ingin mengambil pelajaran, dan mengambil pelajaran dengan memerhatikan kebesaran Allah, atau arada syukura, atau orang yang ingin bersyukur kepada Allah. Ini pun ada dua tafsiran juga ni. Di sini dia terjemah, tuan-tuan parti di situ tu, liman arada an yadhakkara. Diterjemah di sini, Allah menjadikan malam dan siang bersilih ganti. Tiap-tiap hari siang malam, siang malam, siang malam. Kenapa dia tak jadikan kita ni malam saja, tak ada siang, atau menjadikan siang saja, tak ada malam? Tapi sebaliknya dia menjadikan kehidupan kita ini, kita akan bertemu siang malam, siang malam. Ada dua sebab kata Allah, liman arada yadhakkara. Di sini terjemah bagi orang yang ingin mengambil pelajaran, tazkirah. Tapi dalam tafsir Jalalain dia tak terjemah begitu. Dia kata, begitu juga Imam Al-Wahidi, dia kata bagi orang yang ingin mengingati Allah. Bagi orang yang mengingati Allah, iaitu jika sekiranya kemarin dia lupa kepada Allah, mudah-mudahan dengan hari baru dia ingat pada Allah. Apa kata Imam Jalalain? Bagi orang yang ma fatau fi ahadihima, apa yang luput pada salah satu daripada keduanya, mana apa yang luput pada malam sebagai contohnya, ataupun apa yang luput pada siang, min khairin, daripada kebaikan, fayaf'alhu, maka dia dapat melakukannya fil akhir, pada sebahagian yang lain. Dan sebagai contoh tuan-tuan sekalian, kita ambil contoh hadis Nabi, masalah bertaubat, bertaubat kepada Allah. Kata Nabi SAW, Allah membentangkan tangannya pada malam hari, yang di mana-mana Allah membuka rahmat taubat, pintu taubat pada malam hari bagi hamba-hambanya yang berdosa pada siang hari.
Allah membukakan tangannya pada siang hari, mana Allah buka pintu taubat pada siang hari bagi hamba yang berdosa pada malam hari. Itu. Begitulah juga tuan-tuan sekalian. Bila bertemu hari baru, maka muncul ibadat yang baru, yang sama. Contoh duha. Tiap-tiap hari ada duha. Tiap-tiap hari ada subuh. Jadi mudah-mudahan kalau kemarin dia tertinggal duhanya, maka hari ini duha yang baru masih ada peluang. Tapi masalahnya kita pula bila ada peluang, dia bertangguh pula. Tak buat hari ini, tak buat duha, esok kita buat esok pun tak buat, esok lagi. Esok pula lagi pun tak buat, esok lagi. Lain-lain kali mati gitu punya. Sebab tu tuan-tuan sekalian, setiap hari baru itu bermakna muncul peluang yang baru untuk manusia buat baik. Satu. Yang kedua, arada syukurah, untuk siapa yang bersyukur. Mana setiap hari baru, maka kita bersyukur yang baru lagi. Bersyukur. Dan di antara sebesar-besar tanda syukur ialah solat. Bukan Alhamdulillah tu. Alhamdulillah tu satulah di antara syukur. Kita makan Alhamdulillah. Bila kita pakai Alhamdulillah. Tapi sebesar-besar syukur itu ialah sembahyang. Apa dalilnya tuan-tuan dan sekalian? Sebesar-besar tanda syukur itu ialah solat. Tuan-tuan dan sekalian ingat ayat surah yang paling pendek dalam Quran. Surah yang paling pendek dalam Quran. Inna a'tainakal kautsar. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami telah mengurniakan kepada kamu al-kautsar. Al-kautsar yakni kurniaan yang banyak. Termasuk telaga Kausar ataupun sungai dalam syurga, salah satunya. Tapi Nabi Muhammad lah orang yang paling banyak Allah Ta'ala kurniakan kehebatan. Dia dipilih oleh Allah menjadi Nabi akhir zaman, diberi kitab yang paling baik, Quran. Dia diangkat ke langit Mi'raj, menghadap Allah, tak pernah diangkat. Jibril pun tak pernah. Lalu kata Allah, fasalli li rabbika wanhar. Maka bersyukurlah dengan tunaikanlah salat kepada Tuhanmu. Setelah Allah Ta'ala sebut sebelumnya itu, dia telah kurniakan nikmat, kurniaan yang banyak kepadamu, wahai Muhammad. Maka tunaikanlah salat kepada Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah korban. Sebab itu Nabi tiap-tiap tahun dia buat korban. Kita pun sama tuan sekalian. Korban ni jangan tengok tahun lepas buat kan tak buat. Orang kita begitulah, tahun ni saya tak buat dah, tahun lepas buat dah. Jadi bukan itu salah cara dia tu. Rezeki tahun ni macam mana? Kena tengok macam tu. Rezeki tahun ni macam mana? Kalau rezeki tak merosot, kemudian ada dia panggil, kena buat korban. Sebab Nabi sendiri tak pernah. Kerana kira Nabi ni tuan-tuan sekalian, dia lagi miskin daripada kita. Dia lagi miskin kita, tapi tiap-tiap tahun dia tak pernah tinggal sekali. Bahkan dalam hadis Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bila dia tiap-tiap tahun dia buat korban, dia buat 2 kibas. Orang tanya pasal apa Ali? Tiap-tiap tahun buat 2. Lalu dia kata, 1 untuk aku dan keluarga aku, dan 1 untuk Rasulullah. Kerana Rasulullah pesan sebelum dia meninggal, wahai Ali, buatlah korban untukku. Sebab itu mazhab Syafi'i, kalau ikut asalnya dalam mazhab Syafi'i, korban untuk orang dah mati ni hanya sah kalau dia pesan. Ambil daripada hadis tadilah, kalau dia tak pesan, tak boleh buat. Itu mazhab Syafi'i. Yang kita nak buat lah ni, kita tak ambil mazhab Syafi'i, kita ambil mazhab lain. Kita orang tak pinjam mazhab lain. Dia ambil hukum sedekah. Dia ambil hukum sedekah. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab itu bila ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kami lihat kamu sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki? Nabi sembahyang malam 2 jam ke 3 jam. Itu sembahyang malam. Mana berdiri lama. Lalu Nabi jawab apa tuan-tuan sekalian? Afala akunu abdan syakura. Selalu kalau kita duduk parti ni, bila sembahyang banyak ni sebab nak masuk syurga. Dan juga nak selamat dari neraka. Nabi nak apa lagi? Dia memang ahli syurga dah. Dia yang mula-mula akan masuk syurga. Kalau dia tak masuk syurga, orang lain tak akan boleh masuk. Dia yang mula-mula mengetuk pintu syurga. Malaikat yang menjaga syurga tanya, siapa kamu yang ketuk? Lalu dia kata, aku Muhammad. Kalau Muhammad, ya, masuk. Aku tidak dibenarkan untuk tidak diizinkan untuk membenarkan seseorang pun masuk melainkan setelah Muhammad masuk terlebih dahulu. Dia dah dapat syurga dan mustahil neraka bagi dia.
Mustahil. Tapi kenapa nak sembahyang sambil buka kaki? Apa jawab Nabi? Afala akunu abdan syakura. Tak patutkah aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Jadi dia solat banyak tu kerana nak mensyukuri Allah Ta'ala. Jadi timbulnya hari baru, maka datang kita sembahyang baru, puasa baru, sebagai cara untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam selesai surah apa? Surah Al-Furqan, kemudian masuk surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara. Kata Imam Al-Ghazali, dari surah Asy-Syu'ara ada 12 ayat. Di antaranya alladzi khalaqani fa huwa yahdini. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dia membentang hujah di hadapan kaum dia yang menyembah berhala. Dia kalau nak lebih faham, dia kena sebelum 3 ayat sebelum. Jadi Nabi Ibrahim kata kepada ayah dia dan juga kaum dia yang menyembah berhala. Qala, kata Nabi Ibrahim, afara'aitum ma kuntum ta'budun. Ini tak ada dalam, tuan balik cari sendiri di dalam Quran. 3 ayat sebelum. Kata Nabi Ibrahim, apakah, kata dia, afara'aitum, tidakkah kamu perhatikan berhala yang kamu sembah? Antum wa aba'ukum al-qadamun, yang disembah oleh kamu bahkan oleh nenek moyang kamu yang terdahulu. Fa innahum, maka sungguhnya semua berhala-berhala itu aduun li, bagiku adalah musuh. Kerana aku hanya menyembah Tuhan yang satu. Illa rabbal alamin, temanku ialah Tuhan yang mencipta sekalian alam. Jadi bila ditanya oleh kaum dia, siapa Tuhan yang mencipta sekalian alam itu? Maka ini dia jawab ni, iaitu alladzi khalaqani fa huwa yahdini, iaitu Tuhan yang menciptakan daku, lalu dialah yang memberi petunjuk kepadaku. Tuhan yang kamu sembah tu bila menciptakan kamu yang ciptakan. Sebab tu Sayyidina Umar diceritakan, dia pernah satu ketika duduk seorang-seorang senyum, orang duduk tengok daripada jauh. Khalifah kita ni ada apa senyum seorang-seorang? Selalu orang senyum seorang-seorang ni orang tak apa betul. Kecuali kalau ada sesuatu lah, dia flashback balik. Dia senyum. Ada waktu dia sedih. Ada waktu dia sedih. Orang tanya, kenapa kamu senyum seorang-seorang? Dia kata, mengenangkan kita zaman jahiliah dulu. Betapa bodohnya kita. Kita buat berhala. Di antaranya kita buat berhala daripada kurma. Buat berhala kurma. Kita sembah. Tapi waktu kita lapar, kita cubit sikit makan. Boleh cubit tangan, cubit tang hidung. Lama-lama habis. Jadi maknanya nasib baiklah Allah Ta'ala menghantar Muhammad pada kita. Kita jadi cerdik. Kita menyembah Tuhan yang sebenar. Tentu bayangkanlah, sebab itu kadang-kadang kita pergi ziarah tuan-tuan sekalian, ziarah tengok bagaimana kalau Allah Ta'ala tak bagi hidayah dekat kita, tuan-tuan sekalian, begitulah kita akan jadi macam orang lain, menyembah Tuhan yang palsu, yang tidak sebenar. Waladhi huwa yut'imuni wa yasqini, yang mana dialah yang beri makan dan minum kepada aku. Yut'imuni, memberi makan, wa yasqini memberi minum. Wa idza maridtu fa yashfini, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita sakit ni, lah ni zaman bila ada hospital doktor ni, kita dah tak kenal Allah Ta'ala Asy-Syafi, Tuhan yang Maha menyembuhkan. Doa syifa pun dah tak baca dah. Padahal dalam Quran, dalam hadis penuh hadis-hadis syifa. Rasulullah bila dia sakit, dia baca qul huwallahu, qul huwal falaq, qul bin nas. Ada benda tu ada dekat kita, tapi kita tak baca. Sehingga last sekali sakit mula-mula sikit-sikit Panadol, ayak sabadah contohlah. Sakit berat sikit, klinik, cari klinik. Sakit berat sikit, masuk hospital. Berat lagi, pakar. Bila pakar kata tak ada ubat dah,
barulah nak cari ustaz. Ustaz boleh tak tolong jampi-jampi buat ayam kita begini. Last sekali tuan-tuan sekalian. Dia panggil pilihan yang terakhir. Barulah nak kalut-kalut, nak berdoa, nak suruh orang sembahyang hajat lah, gitu begini dan sebagainya. Sepatutnya nombor satu. Allah Ta'ala nombor satu. Kena ada doa-doa syifa yang tuan-tuan hafal. Di antaranya Allahumma rabban nas azbil ba'sa ishfi wa anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yughadiru saqaman. Itu contohlah. Kemudian aku akan menghidupkan dan yang akan matikan daku. Tuhan yang samalah yang matikan daku, summa yuhyini, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Alladzi atmu ay yaghfira li khati'ati yaumiddin. Dan Tuhan yang amat ku inginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Lalu Nabi Ibrahim berdoa. Ini doa Nabi Ibrahim, tuan-tuan sekalian, pun doa yang baiklah, elok kalau kita boleh baca selalu. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah ini kebijaksanaan. Ya Allah, jadikanlah aku ni sentiasa bijaksana. Dan wa alhiqni bis salihin, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang salih. Ini insya-Allah tuan-tuan sekalian, kita boleh mati yang baik insya-Allah. Mati sebagai orang salih. Kemudian waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Mana bila orang, walaupun kita dah tak ada, orang dengar nama kita, oh orang tahu orang baik. Dia tu memang sembahyang tak tinggal. Contoh macam terutama sekali anak-anak beranak kita lah tuan sekalian. Cucu kita. Ni dah sebut kita bila mati nanti cucu kita. Tok Wan aku memang dia paling minat nak cerita tu. Cucu kita kenal kita dengan sebab apa ni, minat bola, minat tuan-tuan sekalian televisyen itu ini. Tok Wan aku ni memang dia ni memang apa lagi tuan-tuan sekalian, tak nak jamak tuan-tuan sekalian. Biarlah dia panggil apa, cucu kita ni tahu mana. Macam Nabi Ibrahim si pun doa begitu tuan-tuan sekalian. Ya Allah, jadikanlah aku buah tutur lisan sidqin, dia panggil buah tutur yang baik fil akhirin, di kalangan orang lain yang datang, ataupun al-akhirin, di kalangan orang datang kemudian. Walaupun sejarah silam kita tu tuan-tuan sekalian tak baik, tapi yang kemudian. Sebab itu dalam satu hadis Nabi kata, jika Allah jika Allah mengasihi seorang itu, Allah akan menjadikan dia beramal di hujung umur. Walaupun di sebelum-sebelum ni dia, tapi kalau Allah Ta'ala kasih dekat dia, sekurang-kurangnya di hujung umur, Allah akan jadikan dia beramal sehingga kata Nabi, dia dikenali dengan amalan tu. Sehingga dia panggil orang tahu dia ni dekat dengan masjid, sentiasa berjamaah. Mana dia kawan dia di hujung umurnya adalah orang-orang saleh. Kemudian waj'alni min warasati jannatin na'im, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai syurga yang penuh kenikmatan. Waghfir li abi innahu kana minadh dhalin, dan ampunilah bapakku kerana sesungguhnya dia adalah termasuk golongan orang sesat. Ayat ni Allah Taala sebut ayat lain, yang ni tak boleh. Mana kamu tak boleh contohi Nabi Ibrahim, kerana dia memohon keampunan untuk ayahnya yang sesat. Jadi sebab itu dipanggil Nabi Ibrahim AS. Sebab itu kita tuan-tuan sekalian, kalau lah seorang itu ditakdirkan memiliki ayah yang belum beriman, dia hanya boleh doa selama ayah itu berada di dunia, dengan doa supaya ayah dapat rahmat di dunia lah, rezeki ataupun keampunan, mendapat dipanggil hidayah dan sebagainya. Tapi kalau ayah dia dah meninggal, dah tak boleh nak doa apa-apa lagi. Karena doa bagi orang yang dah meninggal hanya boleh kalau dia mati dalam iman. Kalau dia mati dalam kufur, mustahil dia akan dapat kebahagiaan di sana. Karena kebahagiaan selepas mati itu bergantung kepada iman. Jadi tuan-tuan, yang lain tu boleh doa insya-Allah. Ataupun tuan-tuan, kita doa setakat waghfir li abi. Ya Allah, kurniakanlah keampunan untuk ayahku.
Wala tukhzini yauma yub'atsun, dan janganlah engkau hinakan daku ya Allah pada hari sekalian manusia, mereka sekalian manusia dibangkitkan, yaitu yauma la yanfa'u malun wala banun, yaitu hari di mana harta dan anak pinak tidak lagi berguna. Banun ini anak lelaki lah, anak pinak, tapi selalu diterjemahkan anak pinak, tapi di sini dia terjemah anak lelaki. Illa man atallah, iaitu hari akhirat, hari kebangkitan, iaitu hari di mana harta benda dan anak pinak tidak berguna lagi. Illa man atallah, kecuali yang hanya berguna ialah man atallah, orang-orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Itu saja, Allah Ta'ala akan terima. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.